Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik nombor 1 je kan. Lepas tu yang ni Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam ini merupakan malam yang ke-25 Ramadan. Malam ke-25, esok 25 Ramadan. Maksudnya malam ini juga adalah malam ganjil. Betul Ustaz? Malam ganjil ya? Malam ini juga adalah malam ganjil. Malam yang ke-25 Ramadan. Esok dah 25 Ramadan, muslimin-muslimat. Masya Allah, Allahu Akbar. Apa khabar semua? Anda hadir pada waktu ini daripada mana? Boleh tuliskan anda hadir daripada mana? Ya, nampak penat. Saya cuba. So, saat masa solat tarawih tu dalam keadaan mengantuk-ngantuk rasa. Okey, daripada Negeri Sembilan dari JB. Masya Allah, boleh dengar suara saya ya. Terengganu ni, ada Terengganu, Puncak Alang, Selangor, Pahang. Dari Pontian, Johor, saya dari Pahang. Daripada Perak, Sabah hadir, Pening hadir, Keluang, Perak. Masya Allah, Perlis hadir. Dari Brunei, dari Perlis, ramai juga daripada Perlis. Singapura, Ustazah, saya dari Selangor, dari Kedah, Putrajaya, Penang hadir, Kelantan, Melaka hadir, Ustazah, Ipoh, Perak, Persemah, Kelantan, Alam Megah, Shah Alam hadir, Penang, Sarawakian, Penang. Laju lah TikTok. Dia orang sebenarnya menaip ke? Dia orang cakap Saya pelik sangat dekat TikTok. TikTok ni kan dia punya, maksudnya ke dia cakap lepas tu terus tulis, ataupun sebab sebenarnya saya tak tahu macam mana TikTok. Ini sebab staff je yang setting ni, lepas tu tekan je. Tapi saya tak pernah buka akaun TikTok, tak pernah berinteraksi dengan TikTok. Beli Papa, Sabah, Ustazah, saya Johor, area Perak, type, tulis Ustazah, Kuantan hadir, saya pun tak tahu. Tak Ustazah, type je, type, tapi lajunya type memang gini sebab kadang-kadang tu kan, bila tanya je terus, bila saya tanya tu terus je respon dekat TikTok. Jadi macam mungkin macam ni kan orang TikTok tengok pop sambil tangan ni pegang. Okey, sahabat di FB pula, Masya Allah, Jamilah Abdullah. Di FB dia tenang, dia macam cool, perlahan, slow. Mungkin sebab FB ni mak-mak kan, ibu-ibu. TikTok ni ramai orang muda mungkin, jadi beza cara ni. Tengok, tenang-tenang. Fatimah Z, Mariati Rono, Subhanallah, Allahu Akbar. Afidah Sulaiman, Selangor. Nur Fadilah binti Ismail daripada Simpang Renggang, Keluang, Johor. Jiran rumah Ustazah hadir. Muhammad Syawaluddin Syawal, jiran rumah Ustazah hadir. Macam mana? Kena cari ni. Siapa ni Encik? Muhammad Syawaluddin Syawal ni, jiran rumah. Assalamualaikum jiran Encik Muhammad Syawaluddin. Nanti kita jalan-jalan akhir raya ya. Cik Yah AR, Assalamualaikum Ustazah dari Sarawak. Siti Zoya Ishak, Subhanallah, Hujan di Kulim, Fazira Ira, Nozalina Ahmad, Rohana Abdullah, Shima Syir, Waalaikumsalam, Zainun Ali, Mariati Rono, selawat dan salam sejahtera kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak pun ada dekat FB. Okey, Tajutaj, Tuan Tajutaj, kisahlah dekat Umar Isteri ni, pasangan kucing ni. Subhanallah. Okey, betul. Terima kasih sangat Syaimah An-Ni'mati. Waalaikumsalam. Okey, Razia Ismail dari Sungai Petani, Mas Harun, Alhamdulillah Kajang, Aisyah Tawil daripada Singapura, Mariati Rono, Narazwan Runi, Zarina Rina, Khatijah binti Abdullah, Sikamat Seremban, dekat je Sikamat. Masya Allah, kita tengok lagi. Heshar Amani, betul Ustazah, mak-mak ni ada kat FB. TikTok ni ramai anak-anak.
Pelih anak-anak, Kampung Lombong Shah Alam, Putri Umar dari Penang. Waalaikumsalam Cahaya Mataku. Aimi Rahmat No. Hai, Assalamualaikum Ustazah. Andy Noh dari JDT. Wah, JDT tu Johor Darul Takzim. Ya, terima kasih. Saya dari Izmir Kamsiah Mazdam. Begitulah muslimin-muslimat, kalau nak sebut ni sampai habis live kita sebut nama saja. Pasemar Distiwat Jatistiwat. Okey, Syam Samsiah Rabitah Muhammad. Okey, sekarang hampir sama 700 lebih. TikTok dengan FB kita tengok mana lebih cepat, FB ke TikTok ni. Sekarang ni FB 783, TikTok 729 kehadiran. Okey, sekarang ni FB masih mendalui daripada TikTok 776 71691. Okey. Pesan Umi dan Baba, salam 10 Ramadan, salam 10 terakhir Ramadan. Malam ni malam ke-25 dah ni. Merupakan salah satu malam ganjil. Gitu. Doakan mak saya sakit tenang. Alimah binti Sa'id, ya Allah berilah kesembuhan kepada Alimah hamba-Mu, Alimah binti Sa'id, ya Allah. Allahu Akbar. Amin. Assalamualaikum Ustazah, bila nak balik mana? Ada yang tanya. Saya duduk Batu Nang sebelah mana. Balik mungkin hari Khamis ni balik. Kalau balik hari Jumaat dah tahulah memang jengkereng. Orang Ganu kata jengkereng. Jengkereng lah Ustazah kalau balik hari Jumaat gok. Jadi kita cuba balik hari Khamis. Okey, dari Tarping, Kak Ilah Halilah Yusof Azza Samad, salam sayang Ustazah daripada Perak. Robita Muhammad, Ustazah tolong jawab soalan saya. Apa soalan Robita Muhammad? Puan Robita Muhammad, sebab dia suruh tak jawab soalan sampai nangis-nangis ni. Dia kata Ustazah tolong jawab soalan saya, lepas tu sambil nangis-nangis. Okey, apa soalan Puan Robita ni? Boleh ulang balik tak? Aziah Jami Sabaria Harun, rawatan kesenangan. Boleh ke macam mana? Okey, ni Puan Sabaria Harun kata, salam Ustazah, saya ingin membawa muslimat-muslimat masjid saya untuk buat lawatan di Senawang. Boleh ke? Macam mana nak hubungi ya? Muslimat-muslimat saya ingin nak melawat ke Ustazah. Mau 2 bas yang nak datang. Okey, Sabaria Harun, Puan Sabaria Harun, terima kasih banyak. Kalau betul nak datang, hubungi kami. Hubungi siapa Encik? PA ya? Okey. Saya bagi nombor telefon PA. Kalau ada rombongan lepas raya ke bila nak datang, boleh. Dan saya sendiri akan ada. Saya sendiri akan menyambut kedatangan. Maksudnya saya akan spend masa juga. Mungkin dah setengah jam ke tazkirah. Lepas tu kita beramal mesra. Sebab bila rombongan ni kita akan sambut lah. Kita cuba aturkan waktu yang saya ada. Seronok juga ni. Boleh jumpa ni. Jadi Puan Sabaria Harun. Okey, nombor telefon PA untuk menghubungi bagi temu janji untuk buat lawatan. Okey. Kejap. Ada yang tanya, Ustazah, nikah khitbah boleh buat kenduri ke? Harap notis kali ni nak jelaskan. Okey, ni nikah khitbah boleh buat kenduri ke? Okey, nanti kita ulas. Okey, nombor telefon PA kalau siapa nak hubungi untuk ialah macam untuk urusan seperti itu, 011 2088 7934. 011 lagi 2088 7934. Masya Allah. Kita cuba di hujung minggu ataupun hari biasa. Okey. Jadi soal jawab pula ni. Saya tak tahu soalan tu tadi tu. Allahu Akbar. Terima kasih Nur Husna. Masya Allah. Soalan apa tadi tu? Yang menangis-nangis suruh jawab tu. Lepas tu ada tanya nikah khitbah. Ada yang tanya pasal nikah khitbah. Okey. Ada yang tanya pasal nikah khitbah. Boleh tak Ustazah buat kenduri? Apa maksud nikah khitbah ni? Muslimin-muslimat. Kita tak buka lagi ni majlis kita ni. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekian. Okey. Nikah khitbah ni, macam mana ni pasal nikah khitbah ni? Apa maksud nikah khitbah yang dimaksudkan ni? Ustazah, doa paling ringkas masa ziarah kubur. Doa paling ringkas masa ziarah kubur. Okey, bagi salam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Itu doa. Tak ingat pun. Assalamualaikum ya ahli kubur. Okey, itu doa.
Itu paling ringkas, iaitu salam sejahtera ke atas ahli kubur. Okey, Ustazah tu ringkas sangat. Tak naklah ringkas sangat. Okey, tak nak ringkas sangat pula. Kita tambah Allahumma ufil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maksud dia apa? Allahumma ufil lahum, ya Allah ampunilah mereka. Kita doakan seluruh ahli kubur. Allahumma ufil lahum warhamhum, rahmatilah mereka. Wa'afihim, ya Allah maafkanlah mereka. Wa'fu anhum, kan, sejahterakanlah dan maafkanlah mereka. Gitu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Sedekahkanlah Al-Fatihah, selawat, mungkin ayat kursi, macam tu lah. Muslimin muslimat, kalau kita lalu kubur, menang TikTok pula. TikTok dah 1.1, FB 978. Okey, pasal nikah khitbah tadi tu, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apakah maksud nikah khitbah? Maksudnya nikah gantung. Apa maksud nikah gantung? Muslimin muslimat, apa maksud nikah gantung? Adakah nikah gantung tercatat dalam Islam? Bolehkah mereka nikah gantung tinggal serumah? Bolehkah nikah gantung buat walimah, buat kenduri? Okey, jawapan ini daripada Jabatan Wilayah Islam, Jabatan Agama Wilayah Wilayah Islam, Wilayah Persekutuan, Wilayah Islam. Jawi, Jabatan Agama Wilayah, yelah kan, Jawi, Jabatan Agama Wilayah Persekutuan. Betul lah tu, Jawi lah kan. Okey, muslimin muslimat, nikah gantung ialah satu keadaan yang mana sepasang lelaki dan perempuan dinikahkan mengikut segala syarat-syarat nikah dalam Islam, tapi ditangguhkan tinggal bersama-sama hari persandingan. Nikah gantung hanyalah adab Melayu dalam Islam. Apabila sepasang lelaki dan perempuan dinikahkan mengikut syarat-syarat nikah, maka terjalin kata suami isteri antara mereka dan setiap pihak memikul tanggungjawab dan hak masing-masing, termasuk duduk serumah. Biasanya isu nikah gantung timbul kerana permintaan orang tua salah satu pihak atau keduanya atau sebab tertentu, sama ada pasangan berkenaan mahu memenuhi permintaan elak dari tinggal bersama dan berhubungan terlalu kepada budi pencahaya dan keutamaan masing-masing. Sukalah diingatkan bahawa Islam menggalakkan umatnya bernikah dan tidak menyukai amalan menyukakan lelaki dan perempuan untuk menikah dan hidup sebagai suami isteri yang halal seperti menikah mahar atau wang hantaran. Apatah lagi jika amalan perniagaan tidak mempunyai masalah yang diakui syarak. Okey, subhanallah, muslimin muslimat, ini jawapan daripada Jawi, Jabatan Wilayah Islam. Faham tak? Boleh tangkap tak saya baca apa? Laju kan? Okey, macam ni. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, nikah khitbah itu nikah gantung. Nikah gantung ni lebih kepada budaya adat Melayu, yang mana contohnya ini persetujuan keluarga untuk menikahkan anak mereka. Okey, bila mereka tahu anak ni bercinta contoh, lepas tu ibu bapa ni kata, okeylah kita nikah gantunglah dulu anak kita ni supaya kalau mereka berhubung tak berdosa. Sebab bimbang. Okey, satu berada di satu belajar di Johor contoh, satu pula belajar di Kedah. Hujung dengan hujung ni, Johor dengan Kedah ni, universiti beza-beza. Kita kata bimbang kot mereka berhubung-hubung ni campur maksiat. Mereka ni nak jumpa tak adalah, sebab seorang duduk rumah saya, seorang duduk rumah awak. Jadi masing-masing duduk rumah mak ayah ni. Kita nikah gantung nak halalkan saja supaya tak buat dosa. Begitu. Jadi muslimin muslimat, sebenarnya kalau dah nikah, cukup syarat sah apa semua, tak ada istilah nikah gantung. Walaupun duduk asing, tak pernah melakukan hubungan suami isteri sekalipun, muslimin muslimat, maksudnya tak pernah buat hubungan suami isteri, tapi akad nikah semua dah sah, tetap mereka ini ada tanggungjawab. Isteri ada tanggungjawab pada suami, suami ada tanggungjawab pada isteri. Okey, mereka bersetuju untuk tidak melaksanakan apa-apa tanggungjawab selagi mana mereka tak habis belajar contohnya. Jadi soalan tadi, boleh tak nikah gantung buat majlis? Boleh lah, tak ada masalah. Buat je lah kenduri, tak perlulah nak buat majlis akad nikah khas ke, nak buat apa ke, macam tu. Ustazah, kenapa dengan kipas tu? Oh, ada yang dengan kipas. Baik, kita tutuplah kipas. Saya rasa kipas ni kuat-kuat. Okey, ada yang dengan kipas. Macam-macam kan, lucu lah. Oh, dengan kipas ya. Tutup bawah tengah dalam tu. Tak, tapi dia orang kata dengar. Jadi, dengar lagi ke kipas. Punyalah ya, orang perempuan sampai bunyi dengan kipas. Oh, jadi mengganggu. Kesian Ustazah, waktu kena kecam. Kesian Ustazah, waktu kena kecam. Ya. Saya kena kecam apa pula? Ada kena kecam.
Waktu kena kecam. Ya, kesian Ustazah. Adakah ia terjatuh talak? Sudah. Saya kena kecam apa? Ada yang terbaru Saya kena kecam yang terbaru. Ada isu terbaru ke? Ada yang kata kesian Ustazah kena kecam. Ustazah macam mana? Tak rasa macam lepas tu kita stop, kita sambung selepas. Oh, boleh, tak ada masalah. Solat tarawih ni, tuan puan saya contoh kita solat 2 rakaat lepas tu ngantuk. Kita solat 4 rakaat ngantuk, kita pun tidur. Kita pun sambung balik. Kalau bangun pukul 4 baru sambung. Kalau sambung pukul 5 baru sambung. Boleh, tak ada masalah. Solat witir ni bukan semestinya kena berterusan habis terus 8 rakaat. Kalau dah ngantuk sangat, tidurlah. Sebab kita nak biar solat dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk. Tapi kalau paksa pun tak apa. Ya, saya ni kat rumah ni. Ada mana tu Ustazah? Ada kat rumah. Okey, kalau cukur bulu muka gini, muslimin muslimat, pasal cukur ni yang dilarang, yang diharam jelas adalah ni, kening. Memang haram. Itu hadis yang sahih. Memang larangan keras. Tapi kalau saya pun muka ni pun ngantuk ni muslimin muslimat. Tapi kalau bulu, contohnya bulu muka, biasanya bulu ni perempuan tiba-tiba nangis macam lelaki lah pula, macam ada misai, dibenarkan. Bahkan bulu sampai ada bulu ni, contohnya betis macam bulu lelaki pun dibenarkan atas tujuan bukan untuk menunjuk-nunjuk. Dah licin pakai singkat lah pula bawah lutut, kain skirt. Tak boleh lah muslimin muslimat. Ada bulu ke tak ada bulu ke memang tak boleh. Jadi yang lain-lain, bulu-bulu lain boleh. Yang dilarang adalah bulu kening. Ini bahagian dinampakkan, ini bahagian yang termasuk dalam perhiasan. Ini perempuan memang ada yang tebal bulu, jadi orang confuse. Pakai tudung lelaki ke perempuan ni? Bunyi suara perempuan. Macam tu kan. Jadi boleh. Pandai-pandailah. Okey. Sambil jahit ni dengan Ustazah live. Terima kasih. Bertanya tentang keputihan. Banyaklah soalan TikTok ni. Kan. Saya nak tahu pasal keputihan. Okey. Pakai sari dan buat bangle. Boleh ke buang bulu kaki? Suami tak tahu, malu kat suami, selalu tegur. Boleh. Boleh. Bulu kaki boleh. Lagi pun orang tak nampak. Itu bahagian yang bila bulu kaki tu sampai mengganggu, sampai hilanglah keperempuanan tu, jadi macam lelaki. Okey, topik apa malam ni? Okey, kita mulakan ya. Okey, kita mulakan majlis ilmu kita malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Kejap. Betul ke Ustazah tak bayar gaji pekerja? Betul ke Ustazah tak bayar gaji pekerja? Ada macam-macam. Ustazah Harun, doain saya betah mondok. Boleh jelaskan tentang wuduk di muka? Masya Allah, ada soalan. Ustazah, betul ke Ustazah tak bayar gaji pekerja? Pelik kan? Daripada mana kan cerita-cerita macam ni? Sebenarnya skip je, pelik-pelik Ustazah. Ya kan? Sebenarnya kan, saya sebenarnya banyak juga isu-isu fitnah yang berlegar. Saya kadang perasan, kadang saya tahu, kadang saya tak tahu. Subhanallah, ya, macam-macam kan. Tuan-puan sekalian, tak tahulah kan daripada fitnah daripada mana. Saya bab gaji pekerja ni memang kesel sangat. Bahkan bulan ni gaji pekerja awal daripada kerja kerajaan lagi. Kalau setahun tu bonus sampai 3, 4, 5 kali bonus. Kalau ada rezeki lebih je, bagi tahu accountant, kosongkan je. Yang tu tuan-puan datanglah, boleh tanya accountant, tak apalah tu. Hanya Allah yang tahu. Bahkan bila ada orang dengar pasal rate gaji kami bagi kepada pekerja, mereka pun terkejut. Bukanlah tinggi sangat, tapi standard. Standard lah. Mengikut kadar kelayakan, kemampuan. Saya tak tahulah kalau ada yang sebut, yang wallahu alam, ada yang salah faham, ada yang macam mana. Sepanjang 2 tahun walaupun PKP, Masya Allah PKP, walaupun PKP seragam sangat macam-macam, Masya Allah, walaupun ni tak pernah potong gaji pekerja,
Bahkan setiap tahun memang ada kenaikan. Bahkan bukan setiap tahun, setahun tu 2-3 kali naik kenaikan. Memang cuba buat yang terbaik. Jadi macam itulah ya muslimin muslimat. Ada yang tanya, wanita Islam pakai sari boleh ke? Pakai sari tu, sari tu kan adalah pakaian India. Muslimin muslimat, bila India masuk Islam ataupun Cina masuk Islam, adakah mereka tak boleh pakai pakaian tradisional mereka? Mereka boleh pakai selagi mana memenuhi syariat. Kalau gitu, cuba kita tengok orang India di India, orang Cina di Cina. Semua kan ada pakaian tradisional mereka, tapi dengan syarat mereka memakai dengan patuh syariat. Jadi baju Melayu ni pakaian untuk orang Melayu kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita mula. Dah mula ke Ustaz tadi dengan Al-Fatihah ya? Belum lagi. Kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Bagus sangat. TikTok ni kami orang muda, jadi dia tanya soalan non-stop. Kita kena buat slot khas, memang soal jawab saja. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk malam ini adalah jalan mudah ke syurga. Sebenarnya syurga itu tidak mudah, tetapi saya nak berkongsi beberapa amalan daripada sebuah buku yang sangat bagus ini. Itu juga jalan kita ke syurga. Subhanallah, Ustaz Luqman Makhtar. Ini antara buku yang kami jual. Saya tak tahu ada tak kat galeri. Ustaz Luqman ni memang buku-buku dia kami jadi seller lah. Okey, tajuknya adalah jalan mudah ke syurga. Boleh tulis tajuk, jalan mudah ke syurga. Sebab ada yang tanya apa amalan, nak buat apa amalan ni, tinggal 5 hari lagi ni. Malam ni malam ke-25, tinggal 5 hari lagi Ramadan. Jadi kita nak berkongsikan amalan-amalan jalan-jalan ke syurga yang mudah, tapi daripada hadis yang sahih. Jalan mudah ke syurga. Semua kan suka mudah. Kalau boleh nak makan tu benda depan mata. Kalau boleh time malas tu nak suruh makanan tu masuk sendiri dalam mulut. Betul kan? Kadang time malas nak berjalan tu, kalau boleh parking depan tangga masjid kan, depan pintu lift office tu. Manusia ni memang kalau fikir zaman mak-mak susah payah. Air pun nak kena pergi dekat sungai, jalan jauh, elektrik pun tak ada. Tapi sekarang ni semua benda dah ada pun kita rasa hidup kita masih susah. Okey, tajuk kita adalah jalan mudah ke syurga. Yang pertama, alihkan sesuatu yang merintangi jalan. Boleh tuliskan. Yang pertama, mengalihkan sesuatu yang merintangi jalan. Alihkan sesuatu yang menghalang jalan. Menghalang jalan. Capu dah sebab nak balik kampung dah ni. Jadi nak capu, nak tubik cakap ganung dah. Jadi kalau orang ganung sebut, alihkan benda-benda wak merintangi jalan. Benda-benda wak sakok jalan, alihkan. Kalau bahasa ganung ya. Bahasa Terengganu ialah alihkan benda-benda wak sakok jalan. Wak sakok, wak sekat jalan, alihkan. Tu cakap ganung. Cakap luar, alihkan sesuatu yang merintangi jalan ataupun laluan. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ada seorang melihat sebatang dahan merintangi laluan. Dia berkata, demi Allah, aku akan alihkannya agar tidak susahkan kaum muslimin. Maka dia dimasukkan ke syurga. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Muslim menceritakan seorang lelaki yang melihat ada satu dahan yang jatuh. Dan dia pun menyebut, demi Allah, aku akan alihkannya agar tidak susahkan kaum muslimin. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Ini di antara golongan yang dapat rahmat Allah. Tapi sudah tentu dia adalah orang yang baik, orang soleh, orang yang mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Namun dengan asbab perbuatannya tersebut, lalu Allah meredainya, Allah merahmatinya, lalu dia dipilih untuk masuk ke syurga Allah. Saya terangkan begini sebab takut orang salah faham.
Tak apalah tak tutup aurat, tak apalah tak solat, tak apalah tak puasa. Yang penting aku ni kena alihkan apa-apa yang menghalang di jalan. Dia tunggu je. Kalau musim ribut tu dia sukalah. Nanti nampak ada dahan-dahan dia pun selak-selak. Dia pun alih-alih. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita tahu bahawasanya perintah Allah wajib adalah satu tuntutan. Jika tidak buat berdosa. Dan perintah Allah haram adalah wajib ditinggalkan kalau buat berdosa. Itu basic. Namun tambahan-tambahan amalan seperti ini adalah amalan yang boleh mendatangkan rahmat dan redha Allah. Jadi yang pertama apa dia muslimin muslimat, iaitu mengalihkan apa-apa halangan di jalan. Masya Allah, muslimin muslimat, nampak macam mudah, tapi sebenarnya tidak. Tidak mudah sebenarnya. Contoh kan, bila kita, ramainya orang kita ni bila nampak ada dahan-dahan pokok jatuh, malam tu hujan lebat, ribut apa semua, lepas tu besok adalah dahan jatuh dekat taman. Adalah batang pokok, bukanlah batang tapi dahan kan jatuh, tapi besar juga. Boleh jadi bila kita lalu, kita pun elak, lepas tu pergi terus. Tak ramai pun yang nak berhenti kejap tepi jalan, lepas tu tarik. Subhanallah. Betul tak? Betul tak apa yang saya cakap ni? Bukan mudah. Kalau motor okey, macam mudah sikit lah, nak parking lepas tu alih. Tapi kalau kereta kan, nak parking, nak turun, nak itu, nak ini. Jadi subhanallah, selepas ini bila nampak ada dahan-dahan yang menghalang atau apa-apalah yang menghalang lalu lintas, maka kita cuba ambil peluang tu. Ya tahulah ya Allah, tahu pun. Subhanallah, ya saya selalu buat macam tu. Saya risau. Yalah, subhanallah, pahala depan mata, hanya gerak hati saja. Betul. Jadi lepas ni kalau nampak ada, parkirlah tempat yang selamat, jangan parkir tengah jalan. Kan? Jadi parkirlah tempat selamat, lepas tu kita pun tarik tepi. Kita tidak tahu berapa ratus ataupun ribu orang lalu jalan tu hari tu. Mungkin puluh, mungkin ratus, mungkin ribu. Setiap kali orang lalu kita dapat pahala. Orang tak tahu siapa yang alihkan. Takkan kita nak viral kot kan? Ambil gambar, okey selfie. Okey, dahan sedang ditarik. Okey, done. Rasanya kita tak perlulah nak buat sampai tahap macam tu ya. Sebab itulah amalan ini sampai dimasukkan, lelaki ini dimasukkan ke dalam syurga. Sebab bila dia tarik, tak ada orang tahu. Orang tahu lalu orang tak tahu sebenarnya di jalan itu dah ada dahan yang menghalang. Tapi asbab ada lelaki ataupun perempuan yang berhati mulia menarik, subhanallah, dan dia pun kita pun tak adalah nak viral tarik dahan kan. Bukan benda besar sangat. Maksudnya amalan yang sedikit, tapi kita pelihara daripada riak. Dia terpelihara daripada ujub, rasa kagum. Sebab kita fikir kita pun nak lalu. Kadang-kadang dahan kecil pun kita tarik sebab fikir kau ada basikal. Dekat highway jangan buat. Ya Allah. Kan? Betul. Macam tadi pun saya balik, ada atas highway ada tayar pecah. Jadi kita ni kan bila nampak tu memang gegar-gegar jugalah kereta, lepas tu nampak ada kereta parking. Jangan berhenti ambil tayar pecah tu. Jangan. Mengerikan. Takut kan? Betul juga yang cakap tu. Kan, betul juga pesan. Takut semangat ni, esok tengok ada spot rim orang jatuh tengah-tengah highway, dia pun semangat pergi ambil. Jangan. Okey, tengok keadaan sesuai lah. Lepas tu tengoklah pula, kalau batang pokok tu besar, terbalik pokok, tak payahlah kita duduk tarik-tarik. Yang tu memang kena tunggu MPS lah, Majlis Pembandaran. Majlis Pembandaran. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kemudian Masya Allah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain seterusnya ialah tentang jalan mudah ke syurga. Okey, iaitu daripada riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia sekalian, sebarkanlah salam, jamulah makan, hubungkanlah silaturahim, dan solatlah pada malam hari saat manusia nyenyak tidur, nescaya kamu akan masuk syurga dengan salam sejahtera." Ada 4 amalan dalam hadis ini Nabi sebut, iaitu mereka, nescaya kamu akan masuk syurga dengan salam sejahtera. Apa dia muslimin muslimat? Yang pertama, Nabi sebut sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Yang kedua, jamulah makan. Orang suka jamu orang makan ni. Yang ketiga, hubungkan silaturahim. Suka bagi hadiah ke orang. Makasih yang bagi hadiah pada saya. Nampak tak? Saya ni pandai ya bagi. Bukan pandai apa. Terima kasih.
Tak bagi pun tak apa. Tapi ramai juga yang kirim kad raya ni, buat hantar ke galeri. Macam tu lah. Kad raya, biskut raya. Saya kata kat anak-anak, alhamdulillah tak beli dah, tak perlu beli dah biskut raya, memang dah banyak. Nanti kita jamu orang datang kat rumah. Muslimin muslimat, ada 4 perkara dalam hadis Nabi ni. Nabi sebut yang pertama, ifsyus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua, jamulah makan. Yang ketiga, hubungkan silaturahim. Yang keempat, solatlah pada malam hari saat manusia nyenyak tidur. Kamu akan masuk syurga dengan salam sejahtera. Ini salah satu daripada amalan yang akan memudahkan dan melayakkan kita masuk syurga. Masya Allah, Allahu Akbar. Salam tu percuma, tak perlu bayar. Siapa nak pergi bayar salam, bayar RM10. Tak ada. Percuma bagi salam. Lidah, mulut je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu suka jamu orang makan. Tak perlu semestinya makanan yang nak dijamu mesti sedap, kepabum, macam, yelah, jamu sekadarnya. Jamu kadang tu orang datang kan, muslimin-muslimat, ada orang datang, lepas tu orang tu kata pada kita, tak apa, tak payah susah. Kita lagilah senang hati. Ya ke ni. Sebab itu ada orang, bila orang datang, dia takkan biar orang tu datang walaupun dengan sekejap. Mesti hidang juga. Hidang lah. Air ke, teh-o ke, kan, subhanallah. Tapi tak nak tap-tap teman lain supaya ramai lagi join. Ya, betul. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mudahkan kehidupan orang. Ya, saya ingat arwah ayah saya memang suka jamu orang makan. Sangat-sangat suka jamu orang makan, ya Allah. Setiap minggu kami ni memang kena kerah untuk jamu orang makan. Rupanya pahalanya sangat besar sampai melayakkan ke syurga. Contoh lain, kalaulah contoh rumah ada baiki, sebulan ke 2 bulan ke, ayah memang jamu pekerja tu dengan makanan yang sedap. Kalau dia datang pukul 10, dah ada minuman, kuih. Lepas tu makan tengah hari, nasi dengan lauk-lauk. Lepas tu minum petang pula. Padahal orang kata, alah, pekerja dia orang boleh cari makanan sendiri. Tidak. Arwah ayah ni memang macam tu. Kalau kerja 5 orang ke 7 orang ke, buat kerja baiki rumah kan, renovate rumah ataupun baiki, duduk sebulan lah ayah jamu makan. Sampai makan tengah hari, lepas special dengan air gini-gini. Lepas tu sebelum balik minum petang pula. Mesti kuih-kuih. Memang saya ingat benda tu. Jadi subhanallah, Ustazah, selalu orang susahkan kehidupan orang lain seperti duit. Ya, Masya Allah. Okey, gembirakan suami. Allahu Akbar. Encik suami tiba-tiba ni kan, gembirakan suami. Hadis riwayat Tirmizi. Mana-mana perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya redha dengannya, nescaya dia akan masuk syurga. Encik suami, hadis ni, encik, mana-mana perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya redha dengannya, nescaya dia akan masuk syurga. Encik redha tak dengan saya? Redha subhanallah. Sebab itu kan sebelum tidur memang selalu minta lah suami pura-pura tidur. Ada yang kata suami pura-pura tidur. Ada ni encik suami, ya, mata dah ngantuk, kita dah nak habis dah ni. Encik suami, mai sini. Dia orang kata encik suami pura-pura tidur. Ada encik suami tu, dia tengah buat kerja kat bawah tu. Masya Allah. No? Okey, baik. Ya, sebelum tidur saya minta 2 benda daripada suami. Adalah contoh saya panggil dia you, contoh you tapi saya tak panggil suami saya you. Contoh you orang moden kan, zaman sekarang cerita-cerita filem, cerita-cerita drama Melayu kan, you. Contoh, you, I minta maaf ya. You, I minta redha ya. Redakan I ya. Macam tu lah. Muslimin muslimat, walaupun benda tu nampak macam tak formal ataupun tak bersungguh, tapi bagi saya penting sangat bila suami cakap yelah redha, walaupun dia macam bukan tak berapa redha. Orang lelaki, kita expect apa? Expect macam, ya, saya redha di atas segala dosa. Tak payahlah ayat-ayat macam tu. Kita tak payah expect. Dia kata yelah redha. Redha lah tu. Tak payah kita nak tak puas hati pula. Macam tak redha je. Macam tu kan. Cakap lah tu betul je, tak redha je. Kalau dia cakap redha tu, insyaAllah lah tu. Tapi sungguh, sebenarnya bukan redha seorang suami saja yang penting. Suami pun perlu. Maksudnya redha ni, soalannya isteri ni, Masya Allah, tak nak tuntut apa-apa di akhirat.
Yang eloknya suami isteri saling redha-meredai lah. Isteri minta, you redhakan I ya. Suami pun kata, I pun minta you redha dengan I. I sebagai suami you, I pun harap you redha dengan I. Kalau you tak redha dengan I, kok-koklah ada perkara yang you tak redha, I nak kena you tuntut I dekat akhirat. Kesian dekat I. Macam tu, I you pula kan. Kenapa bini saya marah kalau saya keluar malam dengan perempuan walaupun hal kerja dia marah? Iyalah encik, mestilah encik. Subhanallah. Bukan marah macam mana, urusan kerja dengan perempuan waktu malam. Dia malam ni kan waktu yang suspicious kan, boleh diragui. Kecuali sekiranya urusan kerja. Saya tak faham, saya tak tahu situasi encik macam mana. Keluar kerja dengan wanita atau urusan kerja pada waktu malam. Sama ada naik satu kenderaan ataupun di tempat kerja tu berdua saja dengan perempuan, wallahu alam. Mungkin ada sebab kenapa isteri encik marah. Saya tanya balik, encik marah tak kalau isteri encik keluar waktu malam pergi bekerja dengan lelaki? Encik marah tak? Isteri encik keluar malam pergi bekerja dengan lelaki. Jadi saya tak tahu. Nak tip bila jumpa mak ayah si dia nanti. Saya nak nyatakan hasrat kepada ibu bapa si dia, nervous. Amboi, kan main lagi. Encik suami, ni ada ni nak tips ni. Encik kan ada pengalaman. Kata ada tips tak ustazah nak pergi jumpa mak ayah si dia. Nak pergi jumpa mak ayah si dia. Nak menyatakan hasrat hati. Ada tips tak? Kan main. Nak jumpa nanti raya ni lah. Jangan habiskan dulu ustazah, baru je masuk ni. Kita dah nak habis dia baru masuk. Tak apa. Encik suami kena jawab. Dia ada pengalaman. Tak nak. Okey. Banyak timbulkan perasaan ragu-ragu kalau keluar bekerja macam tu. Ya, betul. Okey. Suami kata besok. Pengalaman saya dulu, memang suami saya datang seorang-seorang. Encik suami datang seorang-seorang. Encik suami ada kat depan ni tapi tengah buat kerja dengan laptop dia. Dia layan je. Masya Allah. Ada yang tanya keadaan wanita yang tidak kahwin di dunia. InsyaAllah dapat suami dekat syurga. Dapat suami. Apa-apa yang kita tidak dapat di dunia, Allah akan kurniakan di syurga. Dengan syarat kita sabar dan redha. Dengan sabar dan redha. Subhanallah. Apa-apa yang kita tidak dapat di dunia, ada yang kahwin tak dapat anak, dia redha, dia sabar, Allah akan beri anak di syurga. Begitu ramai insya-Allah. Tak dapat suami, walaupun macam-macam usaha, tak kahwin sampai sudah, tak pernah ada isteri, insya-Allah sabar dan redha Allah akan beri. Tidak semua yang berkahwin di dunia ada pasangan itu bahagia. Saya jumpa ramai yang tak ada pasangan tapi jauh lebih bahagia daripada ada pasangan. Masya Allah. Jadi kita jangan letak syarat apa-apa untuk bahagia. Bahagia adalah kita syukur dengan apa yang kita ada. Syukur dengan saat yang kita miliki saat ini. Cuba tengok apa yang ada sekeliling kita, lalu syukuri. Sebab kalau kita letakkan syarat bahagia tu, kalau dapat ni mesti aku bahagia. Kalau aku macam tu, bahagianya aku. Dapat kereta tu mesti aku bahagia. Jadi akhirnya kita telah menggantungkan bahagia kita pada sesuatu, na'udzubillah. Jika kita tak dapat, lambat dapat, maka kita menderita dalam tempoh untuk dapat apa yang kita nak. Macam tu muslimin-muslimat. Betul, mata ni memang dah ngantuk sangat. Saya nak baca satu lagi hadis Nabi SAW. Okey, ini kisah yang benar daripada hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah, seronoknya. Muslimin muslimat, dengar ni ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya, tapi Ustazah, Nabi mengaku umat tak nanti? InsyaAllah Nabi mengaku umat walaupun tak nikah. Tengoklah sebab apa tak nikah muslimin muslimat. Allahu Akbar. Janganlah kita sebut orang tak kahwin tu Allah Nabi tak mengaku umat. Kesiannya, tak boleh semudahnya sewenangnya kita kata begitu. Ya. Okey, pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya, siapa yang berpuasa hari ini? Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, saya.
Siapa yang menghantar jenazah pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar jawab, saya. Siapa yang menjamu makan seorang miskin pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar jawab, saya. Siapa yang menziarahi orang sakit pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar jawab, saya. Lalu Nabi bersabda, tidak berhimpun semua itu pada seseorang, melainkan dia akan masuk syurga. Ya Allah, masa ni Nabi berhimpun. Lalu Nabi bertanya, siapa yang berpuasa hari ini? Sayyidina Abu Bakar jawab, saya. Semua Sayyidina Abu Bakar jawab. Orang lain, sahabat Nabi yang lain, muslimin-muslimat digambarkan ada yang angkat, ada yang tak. Ada yang mengaku, ada yang tak. Tapi semua yang Nabi tanya, semua Abu Bakar buat. Tapi orang lain ada juga yang buat. Dalam part ni ada yang tak buat yang lain. Tengok apa yang Nabi tanya. Siapa puasa hari ini? Saya Abu Bakar kata, saya. Siapa yang menghantar jenazah pada hari ini? Saya. Siapa yang menjamu makan seorang miskin pada hari ini? Saya. Siapa yang menziarahi orang sakit pada hari ini? Saya. Ada berapa? Saya ada 5. Pertama, puasa. Yang kedua, hantar jenazah. Yang ketiga, jamu makan orang miskin. Yang keempat, ziarah orang sakit. Ada 4 saja. Lalu Nabi kata, tidak berhimpun semua itu pada seseorang, melainkan dia akan masuk syurga. Soalannya, ada jaminan akan masuk syurga mereka yang selalu melakukan 4 perkara tu. Berpuasa sunat, kemudian menghantar jenazah, kemudian beri makan kepada seorang miskin. Nabi tanya seorang je. Seorang miskin bagi makan. Kemudian yang keempat iaitu apa dia? Muslimin muslimat, yang keempat iaitu siapa yang menziarahi orang sakit. Ziarah orang sakit. Dengan orang sakit pergi ziarah, sekejap pun jadi. Kita pergi ziarah orang sakit tak boleh lama sebenarnya, adab. Kalau keluarga tu lain dah. Takkan jumpa mak, okey mak, apa khabar? Saya tak payah lama ni, sunatnya tak payah lama. Dah mak duduklah lama. Keluarga bolehlah duduk lama. Kalau ziarah orang bukan orang lama, jumpa ziarah sekejap. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas bersalin ke, kan dengan orang sakit pergi ziarah. Masya Allah, kalau COVID ziarah daripada jauh pun jadilah. Hantar buah ke, hantar bunga ke, hantar biskut ke, hantar kuih ke. Masya Allah. Jadi sunatnya bila ziarah orang sakit, sekejap je doakan. Apa-apa doa. Ya Allah, berilah kesembuhan, bahasa Melayu boleh. Allahumma yashfiki shifaan ajilan. Allah beri kesembuhan yang sempurna. Nak selawat apa tu panggil? Selawat syifa. Duduk dekat orang sakit sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Pun boleh. Tak payahlah nak tanya, macam mana boleh tahu sakit? Kadang tu kan jumpa orang sakit ni suka tanya kan, itu suka tanya, bila diagnose ni? Macam mana, ada simptom-simptom tak? Boleh. Kita ni orang yang ke 127 dah yang tanya. Yang sakit ni tak agak dah nak jawab. Kalau boleh dia nak take suara dia, nak suruh dengar, ni jawapannya. Kadang-kadang tu kan kita macam nak berbasi-basi kan, macam nak beramah lah macam tu kan, kata sombong kalau tak tanya. Jadi muslimin muslimat, sebenarnya Masya Allah, bila kita ziarah orang sakit, paling utama doakan. Masa saya jaga arwah ayah saya sakit, arwah ayah saya kanser lama, saya jaga kat hospital. Saya ni bila orang sakit, kalau orang datang orang tanya, ada tanda-tanda tak, ada simptom tak? Bila tahu sakit? Saya yang tukang jawab. Saya sihat ni, saya sihat. Saya tukang jawab ni sampai dah tak larat nak jawab. Macam ni. Sampai tahap ayah macam rasa nak rakam, lepas tu nak bila orang tanya terus ni. Saya tak boleh bayangkan jika ditanya direct kepada orang sakit. Kan orang sakit dengan sakit tak larat apa, tapi saya suka ada beberapa orang yang faham, orang-orang soleh, orang alim datang. Bila datang dia tak tanya banyak, dia terus doa je. Ya Allah, beri kesembuhan ya Allah. Ya Allah, gugurkanlah daripada sakit ini segala dosa-dosanya ya Allah. Tingkatkanlah darjatnya. Orang yang sakit ni amin amin mengalir air mata. Lepas tu dia kata, okey, insya-Allah moga mudah-mudahan sihat. Alhamdulillah, ni ada sikit, dia bagi buah ke, kadang dia yang hulur duit ke, contoh kan. Itu memang terbaik sangat. Saya rasa macam ni seronok. Kalau ramai pun yang ziarah ni pun memang bagus. Jadi 4 amalan yang disebut dalam hadis Nabi. Nabi kata dia pasti akan masuk syurga. Orang yang melakukan 4 amalan ni pasti masuk syurga. Yang pertama iaitu menghantar jenazah. Kadang tak sempat nak solat jenazah, tapi terbaik solat lah. Tapi hantar jenazah ke kubur. Nampak ada orang hantar jenazah ke kubur, lain lagi kita kenal orang kampung, iringi jenazah ke kubur.
kita ni iringi siapa? Kat dunia kita biasa iringi apa? Pengantin baru je kan? Pengantin. Mengiringi pengantin. Mengiringi orang-orang yang besar. Mengiringi VIP. Muslimin-muslimat, kalau kat dunia ni kita mengiringi, selalu ada perangai suka iringi jenazah. Kita pun tanya, jenazah akan dihantar ke kubur pukul berapa? Kita tanya kan, pukul berapa ni jenazah ke kubur? Sebab semayang lepas tu kan, lepas semayang apa semua akan ke kubur ni bila? Jadi kita ni kan boleh nak sempat. Rupanya amalan mengiringi jenazah ke kubur ini ada amalan yang dituntut sampai ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Iring jalan. Sebab apa? Dia akan memberi keinsafan. Mudah-mudahan orang yang ada sikap suka mengiringi jenazah ke kubur, saat dia mati ramai orang akan iringi. Orang hantar dia ke mana? Ke persinggahan terakhir. Ini perjalanan dia terakhir ni, masuk kubur dah berpindah alam dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Perjalanan terakhir seseorang. Gitu. Perempuan tu maksudnya saudara saya. Saya tak tengok. Saya tak tahu apa soalan dia. Okey, jadi mengiringi jenazah ke kubur, berpuasa, memberi makan kepada orang miskin walaupun seorang pada hari tersebut, dan juga menziarah orang sakit. 4 amalan ni Nabi kata nescaya dia pasti akan masuk syurga. Okey, yang last. Saya ni mata macam tak nak buka dah. Kok tertidur masa live ni. Macam tu kan? Okey. Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Mana-mana Muslim yang diakui kebaikannya oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Masya Allah. Nabi kata, mana-mana Muslim yang diakui kebaikannya oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Sahabat bertanya, kalau 3 orang ya Rasulullah? Begitu juga 3 orang. Kalau 2 orang ya Rasulullah? Begitu juga 2 orang. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-puan faham tak apa yang Nabi sebut ni? Cuba tuan-puan ingat, fahami balik. Boleh tak tuliskan? Esok ada live ke? Ada. Pagi besok ada live. Kuliah Riyadhus Salihin. Maksudnya, ada yang tanya. Maksudnya, kita ulang lagi sekali. Bagus yang tanya. Okey, Nabi bersabda. Cuba dengar betul-betul, celik mata, semua celik mata walaupun dah ngantuk. Sikit je lagi. Ini penting sangat. Mana-mana Muslim yang diakui kebaikannya oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Lalu ada sahabat bertanya, kalau 3 orang ya Rasulullah, tak cukup 4 orang, 3 orang je yang mengakui kebaikannya? Rasul kata, begitu juga 3 orang. Kemudian ada yang tanya pula, kalau 2 orang je yang mengakui kebaikannya, kalau 2 orang je ya Rasulullah? Kalau 2, Nabi kata begitu juga kalau 2. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekian. Perasan tak bila ada orang baik, ada orang soleh yang meninggal, kemudian ada orang yang tulis, ya Allah, aku menjadi saksi akan kebaikannya, dia benar-benar seorang lelaki yang baik. Ya Allah, sesungguhnya aku menjadi saksi, dia adalah seorang wanita yang solehah. Pengalaman mungkin orang pun tulislah, muslimin muslimat, jika ada ramai yang bersaksi setelah kematian ataupun saat kita hidup bahawa kita adalah orang yang baik, Masya Allah, maka Nabi kata dia pasti akan masuk syurga. Jadi berjuanglah kita untuk menjadi orang yang baik, bukan untuk dipuji baik, tetapi kerana Allah. Sebab kalau buat betul kerana Allah, untuk jadi baik kerana Allah, kita akan istiqamah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Tapi kalau jadi baik, buat baik untuk diperakui orang baik dan untuk dipuji baik, Allah tahu niat hati kita. Allah tahu niat hati kita. Walaupun 1000 orang pun puji kita baik, sebab niat tu memang nak dipuji baik oleh manusia, bukan nak diperakui baik oleh Allah, maka walaupun 1000 orang jadi saksi, na'udzubillah, bimbang tidak diterima oleh Allah. Sebab Allah tahu hati kita ketika membuat kebaikan untuk apa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang yang ikhlas buat baik kerana Allah, jangan bimbang. Sudah tentu akan diparuki kebaikannya. Allah yang akan berikan rasa-rasa itu. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustazah ceramah malam ni kena sangat dengan saya. Alhamdulillah, subhanallah. Sebab itu kan bila kita kenal ada orang-orang yang baik, kita pun akui. Sama ada selepas dia mati ataupun ketika dia hidup. Kadang kita akui, saya mengakui bahawasanya awak benar-benar seorang kawan yang baik. Terima kasih jadi kawan saya.
Subhanallah, jangan sampai tak ada orang akui pun. Tak ada orang akui pun kita ni baik. Na'udzubillah min zalik. Sebab Nabi kata barang siapa yang 4 orang memperakui dia adalah seorang yang baik, maka dia pasti akan masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, kalau 3 orang je? Nabi kata, kalau 3 orang juga. Kalau 2 orang je yang akui dia baik, 2 orang juga. Maksud sekadar itu. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Jadi kita cubalah tanya kalau berani, bang saya orang baik tak? Masya Allah. Okey, ada yang tanya besok ada live lagi? Esok ada jam 7 hingga 8. Esok jam 7 hingga 8 ada live kuliah Riyadhus Salihin. Jumpa pagi besok ya. Selamat berehat muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Selamat tidur, berehat dan bangun. Selamat bangun awal. Malam ni malam ganjil, malam ke-25. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah dia kan. Masya Allah. Ustazah, saya keluar dengan saudara saya yang perempuan haram ke? Ada yang tanya. Saya keluar dengan saudara saya yang perempuan pun haram ke? Siapa kata haram? Tak haram. Keluar dengan adik-adik perempuan tak haram. Eloklah, pergilah keluar. Jagalah aurat ya. Jagalah aurat saudara perempuan anda. Terima kasih semua. Tentang bab tips nak jumpa bakal mertua kita kongsi besok dengan Cik Suami. Cik Suami ada pengalaman. Esok. Boleh Encik ya? Jawablah Encik. Encik jawab boleh. Tadi ada yang tanya, Ustazah, nanti nak jumpa bakal mertua ni, nak luahkan hasrat hati ni. Mungkin raya ni dia plan nak pergi ziarah kot. Jadi kita akan kongsikan pagi besok dan kuliah Riyadhus Salihin. Daripada pengalaman kami sendiri. Cik Suami datang seorang-seorang. Naik bas daripada Johor. Suami orang Besut, Terengganu, tapi dia belajar kat UTM masa tu. Jadi masa nak jumpa ayah saya tu, dia datang seorang-seorang. Naik bas turun. Lepas tu adik saya pergi ambil dekat stesen bas naik motor. Ui, memang berani. Seorang-seorang dia datang. Tak ada siapa-siapa, seorang-seorang datang jumpa ayah saya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi pengalaman dia adalah tu boleh share apa ilmu-ilmu dia. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah. Okey, banyaknya soalan. Ya, banyak sangat soalan. Tak apa, kita tangguh ya dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melakukan ibadah pada 20 malam yang terakhir ni. Malam ini 25 Ramadan, malam ganjil. Mudah-mudahan jatuh pada malam Lailatul Qadar. Kita sama-samalah menghidupkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.